Tak pernah sekalipun kita diundang oleh raja duduk dalam majlis dia. Tapi sahabat-sahabat percayalah, yakinlah sepenuh-penuh hati. Yakinlah sepenuh-penuh hati bahawasanya sahabat-sahabat yang sedang ada dalam live ni dengan niat nak dengar ilmu, dengan niat nak belajar agama, nak ambil tahu tentang agama, sesungguhnya kawan-kawan, teman-teman yang ada dalam ni adalah orang-orang yang terpilih. Siapa yang pilih? Allah, raja segala raja, pencipta alam ni, pencipta langit dan bumi ni, yang memilih sahabat-sahabat semua, yang memilih kita dudukkan dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Okey, teruskan. Maka adalah syarat sembahyang itu. Ni cerita syarat sembahyang. Ni baru nak masuk yang pertama, sahabat. Kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak, abang-abang semua, kakak-kakak semua, ini baru nak masuk syarat sah sembahyang. Kita wajib kena tahu. Yang pertama daripada syarat sah sembahyang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 9 perkara. Kita apa ni, kita ulang kaji je ni Kak Nah. Ulang kaji kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli. Ulang kaji. Dalam bab syarat-syarat sah sembahyang. Saja nak kongsi-kongsikan. Boleh jadi ada kawan-kawan kita yang perlu. Boleh jadi yang dah pandai tak apa lah. Yang dah pandai dia tak perlu lah. Yang belum pandai macam saya ni perlu sangat-sangat lah. Sebab kalau kita solat dalam keadaan tak tahu syarat ni, solat kita tak sah, walaupun kita solat. Jadi sahabat yang dikasihi Allah, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, syarat sah sembahyang ada 9. Kalau patut buat catatan, buatlah catatan. Kalau patut buat catatan, buatlah catatan. Dia ada 2 sahabat. Satunya syarat sah, satunya syarat wajib solat, satunya syarat wajib sembahyang. Maksudnya apabila ada syarat-syarat ni, kita wajib sembahyang. Yang keduanya syarat sah sembahyang. Maknanya kalau tak ada syarat tu, walaupun kita solat, solat kita tidak sah. Dia ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Contoh syarat wajib sembahyang. Contoh syarat wajib sembahyang, baligh. Baligh, cukup umur. Itu syarat wajib sembahyang. Jadi mana-mana orang yang cukup umur, berakal, Islam, maka dia wajib sembahyang. Syarat sah, kalau kita tak buat, solat kita tidak sah. Walaupun kita solat, tapi oleh kerana tidak cukup syarat, tak sah solat kita. Jadi rugi lah. Kalau tak ulang balik dengan solat yang sah, dosa kita. Orang yang solat, orang yang tak sah solat ni dan tak diulang, masuk dalam erti orang yang tak solat. Orang yang tak solat ni doanya tidak diterima oleh Allah. Rezeki yang diberi oleh Allah tidak berkah. Kemudian apa lagi? Orang yang tidak solat ini tidak ada jaminan mati di dalam iman dan Islam. Orang yang tak solat tidak ada jaminan mati husnul khatimah. Orang yang tidak solat tidak berhak nak mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Orang yang tak solat, pahalanya tergantung. Boleh. Boleh bang, boleh. Yang ada hal, ada tetamu. Muliakan tetamu. Tetamu bawa rahmat. Minta doakan ni, minta doa daripada tetamu. Minta doa yang baik-baik daripada tetamu. Tetamu bawa rahmat. Nanti mengaji waktu lain boleh. Tetamu tak selalu datang kan. Boleh. Sila. Jadi syarat itu ada 9 perkara. Pertama ni syarat pertama. Syarat pertama, ketahui bagi masuk waktunya. Ini syarat sah sembahyang. Jaga-jaga sahabat. Berhati-hati, jaga-jaga. Ini
syarat sah sembahyang. Yang pertama, kita orang yang nak solat ni, kita yang nak solat sama ada jadi imam ke, jadi makmum ke, kita sembahyang seorang diri ke. Dengarlah ustaz sambil siang ikan ayam. Alhamdulillah. Baik bang, jaga keselamatan ni, jangan khayal, bahaya tu pegang pisau tu. Baik-baik. Syarat sah sembahyang yang pertamanya mana? Ketahui bagi masuk waktunya. Kita yang solat ni mesti kita kena tahu waktu dah masuk. Ni syarat sah. Kita yang solat, kita mesti tahu waktu dah masuk. Sambil-sambil dengan duk goreng ikan ayam, beres. Tak ada hal. Sambil-sambil dengan ilmu. Sambil-sambil dengan ilmu. Daripada dengar lagu, baik dengar ilmu. Boleh ingat-ingatkan balik, boleh ulang-ulang kaji. Masuk waktu sahabat. Syarat yang pertama sah solat, kita yang solat mesti tahu waktu dah masuk. Mesti tahu waktu solat tu dah masuk ataupun belum masuk. Maksudnya, kalau kita solat dalam keadaan tak tahu waktunya dah masuk, dengan yakin ataupun zon, dengan ijtihadnya, jadi barang siapa yang melakukan solatnya tanpa mengetahui, sampai yakin dan ataupun zon masuk waktu, maka solatnya itu tidak sah sekalipun jatuh dalam waktunya. Sambil kupas buah kuini, Masya Allah, buah kuini, sedapnya buah kuini. Ada musim buah kuini Ada musim buah kuini ke? Buah kuini? Sedap buah kuini tu. Itu dia antara buah favourite tu. Buah favourite buah kuini tu. Mana ya? Buah kuini tu dia macam buah mangga lah, lebih kurang. Tapi rasa dia lain, bau dia lain. Okey, tak apa. Bolehlah ikutlah. Sambil baring ke, sambil menerap ke, sambil siang bawang ke. Jangan membawang dah. Sambil masak ke. Tak apa. Maksudnya kita yang nak solat ni, kita mesti tahu waktu dah masuk. Waktu dah masuk ni, kita kena tahu waktu dah masuk. Mengetahui dengan makna yang pertamanya, yakin waktu dah masuk. Yakin waktu dah masuk. Contohnya, kita sendiri mendengar laungan azan. Ataupun kita tengok jam, jadual solat, kita tengok, ni dah tulis kat situ Zuhur pukul 1.20. Sekarang dah pukul 1.30. Makna yakinlah kita waktu dah masuk. Jadi sah solat. Ataupun kita duduk tepi pantai waktu maghrib, tiba-tiba kita tengok matahari dah terbenam sepenuhnya. Matahari dah terbenam sepenuhnya. Matahari dah terbenam sepenuhnya. Jadi kita yakinlah telah masuknya waktu fardu maghrib. Itu masuk yakin. Ataupun zon. Zon masuk waktu. Apa masuk zon masuk waktu sahabat? Zon masuk waktu ni maknanya berat sangkaan hati kita. Berat sangkaan hati kita waktu dah masuk. Itu maksud zon. Sama ada dengan kita apa? Dengan kita berijtihad. Dengan kita berijtihad, kita menengok sesuatu benda, kita menengok cuaca contohnya. Kita melihat sesuatu yang boleh memberatkan hati kita, menunjukkan bahawasanya waktu dah masuk. Contohnya kita tengok matahari, kita tengok bulan ke contohnya. Kita tengok matahari ataupun kita tengok bulan contohnya. Kalau orang yang pandai, dia boleh tengok matahari, bulan, dia boleh tahu. Itu namanya zon. Berat sangkaan kita. Jadi faham di sini, kalau kita solat dalam keadaan
Kalau kita solat dalam keadaan kita tidak yakin dan tidak berat sangka waktu dah masuk, dengan makna kita syak saja. Contohnya sekarang saya nak solat Zuhur. Sekarang saya nak solat Zuhur tapi saya tak tahu waktu Zuhur ni dah masuk ke belum. Nak tengok jam contohnya, tak ada jam. Nak dengar laungan azan, contohnya tak dengar orang azan. Nak tengok panduan mana-mana saya tak ada. Nak tengok handphone pun handphone tak ada. Contohlah, sebagai contohlah. Kemudian saya kata, saya semayang je lah. Saya pun semayang lah dalam keadaan saya tidak yakin dan saya tidak zon, berat sangka waktu dah masuk. Bahkan saya solat dalam keadaan saya syak, ragu-ragu. Boleh jadi dah masuk kot, belum kot, dah masuk kot, belum kot, macam tu. Itu maknanya syak. Saya solat juga. Kemudian selepas daripada saya solat, sekejap Kalau kemudian selepas daripada saya solat, tiba-tiba kawan saya datang. Selepas solat kawan saya datang. Saya tanya kawan saya, "Mamat, sekarang ni jam dah pukul berapa?" Tiba-tiba kawan kita si Mamat tadi, dia pun kata, sekarang ni dah pukul 2 dah. Tiba-tiba kawan kita kata dah pukul 2. Maksudnya tadi saya solat dalam waktu. Saya baru je sudah solat 10 minit yang lalu. Maksudnya saya solat tadi dalam pukul 1.40 lebih kurang macam tu. 1.45 contoh macam tu, dah masuk waktu. Maksudnya saya solat dalam keadaan kebetulan. Dalam keadaan kebetulan saya solat dalam waktu. Kebetulan dalam waktu. Padahal diri saya sendiri tadi, waktu nak mengangkat takbiratul ihram, saya tak yakin pun masuk waktu. Dan saya tak zon pun masuk waktu. Bahkan dalam hati saya syak, ragu-ragu dah masuk ke belum, dah masuk ke belum waktu ni. Saya pun solat lah. Maksudnya saya solat pukul 1.45 tadi tu kebetulan sahaja. Adakah sembahyang saya sah? Jawabnya sembahyang saya tidak sah. Jawabnya sembahyang saya tidak sah. Kenapa pula tidak sah? Dah kebetulan dalam waktu. Jadi jawabnya tak sah kerana saya sendiri tidak yakin telah masuk waktu. Kenapa tidak sah? Kerana saya sendiri tidak yakin ataupun tidak berat sangka, tidak zon, tidak berat hati waktu dah masuk. Walaupun kebetulan saya solat tu dah pukul 2, tidak sah sembahyang saya. Tak sah sembahyang saya. Tadi tu kalau dalam jadual maghrib masuk tapi sangat terang macam mana je. Itu dikira zon juga tu. Dikira zon. Sebab itu kerja ahli falak. Ahli falak dah buat kira-kira dah. Dia dah buat kira-kira dah. Jadi sah lah. Tak wajib lah kita nak pergi tepi pantai tengok matahari dah terbenam penuh ataupun belum. Tapi ada pun orang yang duduk tepi pantai contohnya. Orang yang duduk tepi pantai, contohnya kita duduk tepi pantai. Tiba-tiba dengar laungan azan di masjid di surau. Padahal mata kita sendiri menyaksikan ada lagi bulatan matahari yang belum terbenam dengan sempurna. Maka nisbah kepada diri kita yang menyaksikan sendiri matahari belum terbenam penuh, tidak sah kita nak solat lagi. Sebab telah yakin, sebab yakin pada diri kita waktu belum masuk. Adapun kita duduk jauh daripada kawasan pantai, kita tak boleh nak memastikan sama ada matahari itu dah terbenam penuh ataupun belum. Itu dikira zon lah tu. Dikira zon. Waalaikumsalam. Tak perlulah kita nak kena pergi kat tepi pantai, pergi jengah sekejap waktu dah masuk ke belum. Jadi sekarang ni dah ada jadual waktu solat, itu dikira zon lah tu. Ahli falak dah siap kira dah. Itu atas mereka lah. Kita orang awam ni ikut itu pun cukup dah. Yang sah dah sembahyang. Tulis dekat situ pukul Zuhur 1.20, 1.21, 1.22 boleh dah solat. 1.21, 1.22 boleh dah solat. Contoh macam azan kita solat sunat lah. Tiba-tiba lepas solat sunat baru masuk waktu. Boleh ke yang sunat tu? Sah lah sembahyang sunat tu.
Tapi kalau seandainya belum masuk semayang Zuhur, dia jadi semayang sunat biasalah, dia tak jadilah semayang sunat. Dia jadi semayang sunat mutlak lah, dia tak jadi semayang sunat rawatib qabliyah Zuhur sebab belum masuk waktu Zuhur. Sebelum masuk waktu Zuhur lagi. Kita nak buat semayang sunat rawatib, tiba-tiba kita solat waktu belum masuk lagi. Okey, dia jadi semayang sunat tu tak batal. Dia jadi semayang sunat lah. Jadi semayang sunat. Jadi yang pertama tu tadi, makna mesti yakin ataupun zon. Zon ni berat sangka. Contoh gini. Contoh gini Kak Nah. Kak Nah ada seekor kucing. Kucing yang terlatih. Ada seekor kucing yang terlatih. Kucing kita ni lepas subuh je dia keluar. Lepas subuh dia keluar, dia pergi mana tak tahulah, merayap-merayau Kucing kita ni terbiat kucing kita ni dia takkan balik rumah melainkan pukul 2:30 petang. Contoh. Kucing tu Digi Melaka. Biasanya kucing kita balik pukul 2 ke atas, pukul 2:30 dia akan balik. Dia takkan balik cepat daripada waktu tu. Ini sebagai contoh untuk kita menjadikan penilikan untuk menimbulkan rasa zon dalam hati kita bahawasanya waktu dah masuk. Kucing kita takkan balik rumah melainkan dah masuk waktu Zuhur. Tiap hari begitu dah perbuatan dia. Maka itu pun boleh kita jadikan sebagai panduan untuk memberatkan sangkaan bahawasanya waktu dah masuk. Contohnya hari tu kita tak dengar azan, jam kita semua rosak, kita nak tunggu ni dah Zuhur ke belum ni. Tiba-tiba kucing kita pun balik nyaw. Jadi kita tahulah pada adat kebiasaannya kucing kita ni memang setiap hari dia tak akan balik rumah melainkan dia mesti balik dalam waktu Zuhur. Jadi bolehlah kita jadikan sebagai panduan ataupun ijtihad kita bahawasanya waktu dah masuk. Ataupun orang perempuan contoh, lepas subuh dia jahit pakaian. Biasanya dia akan jahit pakaian siap 2 helai. Biasanya siap 2 helai Zuhur pun masuk. Siap 2 helai kain yang baju yang dia jahit, kebiasaannya sudah dalam waktu Zuhur. Jadi hari itu dia boleh jadikan tu sebagai panduan dan pedoman dia. Dia boleh jadikan sebagai panduan dan pedoman dia bahawasanya waktu Zuhur dah masuk apabila dia siap menjahit 2 helai pakaian. Walaupun dia tak dengar suara azan, walaupun dia tak ada jam, boleh dijadikan urusan dia tu yang beradat sehari-hari. Kebiasaannya selepas daripada selesai menjahit baju yang kedua, kebiasaannya mesti dalam waktu Zuhur. Maka itu juga boleh dijadikan sebagai ijtihad, nak menimbulkan rasa berat sangka bahawasanya waktu Zuhur dah masuk. Jadi sahlah semayang dia. Kerana dah ada syarat tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh faham tak sahabat syarat yang pertama ni? Cek komen sikit. Boleh faham tak maksud yang pertama ni? Kalau dah faham nanti kita boleh beramal dah kan. Kalau dah faham boleh beramal. Maksudnya mesti kita tak boleh syak, kita tak boleh mengangkat takbiratul ihram dalam keadaan hati kita ragu-ragu sama ada waktu dah masuk ataupun belum. Tak boleh hati kita berbolak-balik, dah masuk kot, belum kot, dah kot, belum kot, dah kot, belum kot, lepas tu kita kata takbir je lah. Tu tak sah. Mesti yakin masuk waktu ataupun zon. Zon tu makna Melayunya berat hati. Berat hati. Kita kata berat hati aku Zuhur dah masuk ni sebab baju dah siap 2 helai ni. Baju dah siap jahit 2 helai ni. Biasanya waktu Zuhur siap ni. Jadi berat sangkaan aku ni waktu Zuhur dah masuk ni. Tu macam tu maksudnya. Mari kecil sikit saja. Kod tu yang tak boleh. Kod tu yang tak boleh. Kod tu maknanya syak tu. Dia tak boleh kod-kod ni.
Tadi kita kata ni Zuhur dah masuk ni, berat hati aku Zuhur dah masuk ni. Sebab biasanya daripada subuh, lepas solat subuh, aku jahit baju 2 helai mesti sudah dalam waktu Zuhur. Wajib iqamat tak kalau solat sendirian? Sunat iqamah. Sunat iqamah, bukan iqamah aja sunat, sunat azan. Azman. Terima kasih. Terima kasih. Wajib, bukan wajib. Iqamat tak wajib, Azman. Iqamat tu hukumnya sunat. Meskipun kita semayang seorang diri, contohnya di rumah, sunat azan dan sunat iqamah. Kita biasa iqamah je kan? Kita biasa iqamah je kan? Bukan sunat iqamah je, sunat azan. Yang di masjid tu cerita masjid nak melepaskan tuntutan fardu kifayah tu. Tu di masjid di surau. Kita ni di rumah ni yang nak semayang seorang diri ni ataupun nak berjemaah dengan anak bini kita di rumah, contohnya sunat azan. Contohnya kita tengok sekejap lagi pukul 1.25 Zuhur dah masuk. Maka sunat kita azan. Sunat kita azan walaupun di rumah, walaupun kita solat sendirian. Tak payahlah, kalau nak tak payah berlagu, tak payah pasang speaker lah Azman. Tak payahlah Azman nak pergi pasang speaker. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dapat dah pahala sunat dapat dah pahala solat, dapat dah pahala sunat azan. Laki-laki ataupun perempuan sunat juga. Laki-laki ataupun perempuan sunat juga dia azan dan iqamat. Cuma orang perempuan janganlah melaung. Cukup dengar telinga dia sendiri dah nak ambil pahala sunat azan dan pahala sunat iqamat. Masuk Zuhur sekarang 1.20 kita pun azan. Tak payah nak bertaranum lah. Tak payahlah nak tiru azan Mekah ke azan apa. Kalau boleh tu ya lagi baik. Dia bukan syarat berlagu. Kita bacakan lafaz-lafaz azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maknanya kita hayya 'alal falah. Maknanya kita dah dapat pahala sunat pahala sunat azan. Pahala sunat azan. Lain leg juga. Okey, sekejap.
Sama putih sikit. Lag lah. Lag. Tengok. Ha. Sorry Kan naik balik. Naik buat balik. dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey sahabat, sorry lag lagi tak? Sahabat, lag tak? Komen cepat. Lag ke tidak? Gung. Okey dah ya. Jangan cakap okey dah. Okey dah. Okey, sambung. Lain ni mencemburui ya. Minta maaf ni dugaan cabaran. Dugaan cabaran dalam kita belajar. Oh ya. Okey, itu yang maksud yang pertama Syarat sah sembahyang yang pertama, kita mesti yakin ataupun zon masuk waktu. Okey. Tadi masalah azan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, azman. Masalah azan dan iqamat tu hukumnya sunat. Meskipun perempuan, sunat dia azan dan sunat dia iqamat. Sunat bukan wajib. Kalau tak qamat pun tak apa. Kalau tak azan pun tak apa. Walaupun di rumah, sunat. Kalau nak pahala sunat, masuk waktu, kita pun azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah berlagu. Tak payah pasang speaker kuat-kuat lah. Kalau kita orang lelaki, kuatlah sikit suara kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Tapi kalau kita perempuan, perlahankan suara kita. Qadar dengar telinga kita pun cukup dah. Dapat pahala sunat, azan dan iqamat. Lepas azan, kita buat sembahyang sunat qabliyah. Lepas tu, kita iqamat pula untuk nak dirikan sembahyang tunai. Begitu. Kemudian syarat yang kedua daripada 9 syarat sah sembahyang. Syarat yang kedua. Daripada 9 syarat sah sembahyang. Yang kedua, iaitu berhadap ia akan qiblat. Masa iqamat niat. Saya nak halau setan. Masya Allah, tabarakallah. Syarat yang kedua, berhadap ia orang solat dengan berhadap kiblat. Okey sahabat, yang kedua jaga dengar. Kejap lagi nak berhenti dah. Syarat yang kedua iaitu berhadap ia akan kiblat. Yakni akan Kaabah. Wajib kita yakin dan zon. Wajib kita yakin ataupun zon bahawasanya dada kita menghadap ke arah kiblat. Wajib kita yakin ataupun zon. Dada kita menghadap kepada pihak kiblat. Okey, didengar baik-baik. Jikalau dengan ijtihadnya sekalipun, kiblat tak perlu 100% ke kiblatkan ustaz. Kalau kita berada di hadapan Kaabah, kalau Kaabah tu berada di hadapan mata kita, Kaabah yang sebenar lah, bukan gambar Kaabah. Kaabah yang sebenar. Hukumnya wajib yakin dada kita menghadap betul-betul kepada bangunan Kaabah tu. Wajib yakin dada kita menghadap pada bangunan ataupun dinding Kaabah tu. Ini kalau seandainya Kaabah itu berada di hadapan mata kita. Bagi orang yang pergi umrah, bagi orang yang pergi haji ataupun orang yang duduk di sekitar situ, selagi dia nampak Kaabah, wajib dadanya menghadap tepat kepada Kaabah. Adapun kita yang duduk jauh daripada Kaabah, tak nampak bangunan Kaabah, tak boleh nak lihat Kaabah, maka memada dengan menghadap kepada pihak Kaabah. Camna ada yang bertahun kiblatnya salah bila
dibagi tahu salah, minta ubah, diubah sikit je, sedangkan salah juga. Salah lagi. Baik, Kak Nah dia gini. Kita kena faham. Masalah kalau kita duduk jauh daripada bangunan Kaabah, tu tak wajib yakin. Tak wajib yakin dia memada dengan zon, memada dengan berat sangkaan kita, dada kita menghadap kepada pihak kiblat. Contohnya depan saya ni kiblat. Depan saya ni kiblat. Depan saya ni pihak kiblat. Ni pihak kiblat. Kalau saya condong ke kanan pun masih lagi dinamakan pihak kiblat. Kalau saya condong sebelah kiri pun masih lagi di pihak kiblat. Ni kita nak kata berapa persen ni? Siapa pandai? Macam ni. Siapa pandai? Saya tak pandai. Berapa darjah ni? Berapa darjah ni maknanya? Begitu. Kosong. Begitu pun boleh, begitu pun boleh, begitu pun boleh. Sebab kita jauh. Sebab kita jauh daripada bangunan Kaabah, maka memada dengan menghadap kepada pihak kiblat. Adapun kalau saya membelakang, tu tak sah lah. Ataupun saya ke situ, tubuh saya begini, tak sah. Sebab ini bukan pihak kiblat dah. Ini bukan pihak kiblat dah. Ini bukan pihak kiblat dah. Adapun ke sini, ini pihak kiblat. Begini pun pihak kiblat lagi. Begini pun pihak kiblat lagi. Tidak wajib yakin sebab jauh. Namanya zon. Soh mayang. Soh mayang. Boleh tak? Azman, boleh tak? Lag lagi ke? Azman, mana Azman ni? Azman pergi dapur ke? Sahabat boleh faham tak sahabat? Alhamdulillah. Jadi tak ada masalah kalau tikar sejadah kita tu herut ke kanan sedikit, herut ke kiri sikit, tak ada masalah. Selagi itu adalah pihak kiblat tadi dalam 45 darjah macam itulah. Macam ni pun sah. Macam ni sikit pun sah. Macam ni sedikit pun sah. Tak bolehnya begini. Tak sah. Begini tak sah. Membelakang pun tak sah. Itu namanya pihak memada, kita menghadap pihak kiblat. Kiblat sana, Kaabah sana. Kaabah sana, hujung sana tu. Kita begini dah namanya menghadap pihak kiblat dah. Tak wajib kita nak yakin. Tak wajib kita nak yakin hati kita betul-betul. Kalau ukur, kalau kita menghadap sini, kalau kita ukur, tarik benang contohnya, tarik benang, naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung, masuk dalam laut, masuk dalam tasik, bangun sampai kepada dinding Kaabah. Itu tidak, itu mustahil. Sebab itu orang yang jauh daripada pihak Kaabah memada dengan zon berat sangkaan bahawasanya yang kita hadap itu adalah pihak Kaabah. Sah tak? Apa? Matematik umum. Maknanya dah ada syarat yang kedua. Saya pernah teralih ke kanan sikit, Ustaz, tak sampai 45 darjah. Tak apa, sah. Sah. Ustaz, kalau kita solat selalu tak khusyuk, adakah solat kita dalam keadaan orang yang lalai? Tak. Semua orang ghalibnya kita solat susah nak khusyuk. Lalai daripada solat ni dengan makna dia meninggalkan solat, ataupun dia solat dalam keadaan dia tidak ada ilmu tentang solat. Khusyuk ni kita kena usaha. Kena berlawan dengan ajakan dan tarikan nafsu yang nak memalingkan yang ingatan hati kita daripada mengingat Allah dalam solat. Ni ghalibnya kebiasaan siapa-siapa pun kita orang awam memang begitulah. Maka kita nak kena berusaha, bermujahadah. Nak kena usaha khusyuk. Macam mana cara nak khusyuk? Di antaranya mengambil tahu erti-erti bacaan-bacaan di dalam solat. Di antara. Dan selain daripada itu, kita kena sedar dan yakin
di dalam hati kita bahawasanya perbuatan solat kita daripada awal hingga akhir itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Daripada awal hingga akhir solat yang kita dirikan tu semata-mata ditolong oleh Allah. Kita kena ingat, makna aku solat ni dengan bantuan Allah, aku angkat takbir ni, aku bergerak ni, aku rukuk ni, aku sujud ni, aku boleh mengingat surah-surah, aku boleh mengingat rukun-rukun, aku boleh membaca, aku boleh mengeluarkan suara. Ini semua semata-mata pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk dalam kata khusyuk. Khusyuk ni makna jangan hati kita berpaling daripada urusan solat. Jangan hati kita berpaling daripada mengingati Allah dan daripada memikirkan urusan sembahyang. Wazifah solat. Jadi kita di antaranya kita kena tahulah. Kita kena ambil tahu juga erti-erti bacaan-bacaan di dalam solat. Kena ambil tahu. Itu boleh menambahkan kekhusyukan. Dalam hati, waktu solat dalam hati kita tak boleh kita nak ingat benda lain selain daripada Allah dan selain daripada nak mengingati wazifah solat. Meskipun mengingat tentang ibadat yang lain. Contohnya di dalam solat, kita berbimbang memikirkan tentang nak pergi bayar zakat. Dalam solat, hati kita sibuk memikirkan tentang nak buat ibadat haji. Dalam solat, hati kita sibuk nak memikirkan nak pergi berziarah. Sedangkan, padahal apa yang kita fikirkan dalam hati tadi adalah ibadat. Meskipun ibadat tapi dinamakan tidak khusyuk. Dinamakan tidak khusyuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya tak khusyuk. Dalam solat, kalau kita ngadu saudara kita perihal anak, adakah kalau kita ngadu kat saudara kita perihal anak kita, adakah itu dikira buka aib anak kita? Ni soalan tak kena bab ni. Soalan lain-lain soalan ni. Tak kena bab solat ni. Nanti insya-Allah kalau free-kan kita jawab. Free-kan kita jawab. Okey, itu syarat sah. Yang kedua, yang pertama tadi yakin ataupun zon masuk waktu. Yang kedua, yakin ataupun zon dada kita menghadap kiblat. Adapun muka kita kalau berpaling daripada arah kiblat ke kiri dan ke kanan, itu tidak membatalkan solat, tetapi hukumnya makruh. Makruh kita berpaling, muka kita berpaling ke kiri ataupun ke kanan tanpa hajat. Hukumnya makruh, mengurangkan pahala solat. Ataupun muka kita tak berpaling, tapi mata kita saja. Buka aib untuk kebaikan seseorang boleh sahabat. Nanti dulu, nanti kita huraikan. Nanti kita huraikan. Azman. Adapun muka kita kalau berpaling, muka kita berpaling ke kanan ataupun ke kiri, hukumnya makruh kalau tanpa hajat. Ataupun mata kita duk melirik. Mata kita dalam solat suka menjeling, jeling kiri, jeling kanan, jeling atas. Orang lalu kita pandang, orang melintas kita tengok. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Kerana perbuatan tu menghilangkan kekhusyukan solat. Kerana ghalibnya apa yang kita pandang itulah yang akan difikirkan di dalam hati kita. Jadi menghilangkan khusyuk. Menghilangkan khusyuk solat. Menghilangkan khusyuk dalam sembahyang apabila mata kita melirik ke kiri dan ke kanan dalam solat. Hukumnya makruh. Tengah solat mak masak kari kambing bau sedap. Tu pun boleh menghilangkan khusyuk. Sebab tu afdal kalau perut kita lapar, kalau perut kita lapar bila masuk waktu solat, sedangkan waktu solat masih lagi luas, afdal bagi diri kita makan terlebih dahulu. Azman. Sunat kita makan terlebih dahulu. Sunat kita makan terlebih dahulu daripada mendirikan solat. Dengar baik-baik. Itu di antara perkara yang disunatkan. Kalau kita sangat berhajat kepada makan, kita lapar, kita dahaga, kita haus. Melintas tu tak kisahlah. Sama ada melintas depan kita ke, itu perbuatan dia haram. Makna mata kita ni duk tengok orang lalu lalang tu maksudnya.
Tengah solat, mata kita duk tengok sini, tengok sana, tengok dinding, tengok ceiling, tengok kipas. Itu hukumnya makruh. Sebab tu disunatkan kita memandang kepada tempat sujud. Baik Azman, masalah makan tadi Azman. Kalau kita bersangatan lapar, dahaga ataupun ada hajat yang penting. Ada hajat yang penting. Ada hajat yang penting. Maksudnya kalau masuk waktu solat, sunat kita selesaikan terlebih dahulu. Sunat kita selesaikan urusan terlebih dahulu daripada kita menunaikan solat, kecuali kita mendirikan solat berjamaah. Kecuali kita mendirikan solat berjamaah. Kecuali kita solat berjamaah. Kerana solat berjamaah ni, meskipun imam dan makmum tidak khusyuk, tapi pahalanya sempurna. Itu kelebihan solat berjamaah. Kalau kita semayang seorang diri, orang perempuan di tengah buat kerja dapur, di tengah masak dan sebagainya, ataupun orang laki-laki di tengah ada urusan yang sangat penting, ataupun orang yang kerja pejabat ke, tak kisahlah dia ada urusan penting. Bila masuk waktu sunat bagi diri dia menyelesaikan kerja terlebih dahulu, tetapi hendaklah dia meniatkan di dalam hati pukul berapa dia nak solat. Pukul berapa dia nak solat. Contohnya sekarang baru masuk waktu, saya ada kerja yang belum saya selesaikan, padahal kerja tu penting. Kerja tu penting untuk diselesaikan. Maka sunat bagi diri saya makna menyelesaikan kerja saya terlebih dahulu dan berniat pukul berapa nak solat selagi luas waktu. Jangan sampai waktu yang haram dan jangan sampai waktu makruh. Jangan sampai waktu haram, jangan sampai waktu makruh. Sama tu masalah dia macam tu tadi. Maria slow sikit Maria. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunat kita selesaikan. Dan hendaklah kita berniat, hendaklah kita niat aku nak solat pukul 2. Aku nak solat pukul 2. Aku nak solat pukul 2. Maka kalau yang masak tadi, settlekanlah masak. Yang nak pergi beli barang, belilah barang dulu, tapi dengan syarat masa masih luas. Jangan dah hujung-hujung waktu, tak boleh lah. Hujung-hujung waktu kena solat. Takut nanti kita solat keluar daripada waktu. Kalau tetamu datang, contohnya tetamu datang di awal waktu, maka kita raikan tetamu dahulu. Raikan tetamu dahulu, kemudian kita niat kita nak solat pukul apa. Kita nak niat pukul apa? Nak solat pukul apa? Aku nak solat pukul 2 suku. Ni tetamu ada datang ni. Kalau dia berbual panjang, ajak dia solat sekali. Kalau dia borak panjang, ajak dia solat sekali. Ajak dia solat sekali, ajak berjamaah. InsyaAllah dia tak berani datang dah waktu solat. Minta dia jadi imam. Hari tu ada orang ni dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni punya jiran, asalkan nak maghrib aja dia datang. Asal nak maghrib je dia datang. Macam mana saya nak buat, Ustaz?" Saya kata senang aja. Ajaklah dia solat berjamaah, suruh dia jadi imam. Ajak dia solat berjamaah, suruh dia jadi imam. InsyaAllah besok tu dia tak datang dah sampai bila-bila waktu maghrib. Kita pun kena pandai lah. Kita pun kena pandai. Ajak dia solat sekali. Kalau jenis suka datang waktu maghrib tu, ajak dia jadi imam. Ajak dia jemaah, suruh dia jadi imam. InsyaAllah besok tu dia tak datang waktu maghrib dah. Okey, itu syarat yang kedua. Dan syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir. Syarat yang ketiga. Jadi ada 6 lagi. Ada 6 lagi syarat sah sembahyang. Ada 6 lagi syarat sah sembahyang. Jadi ni tadi baru baca 2. Baru baca 2 syarat sah. Syarat yang ketiga. Ni penting. Tolong dengar. Tolong dengar. Tolong tulis, tolong catat. Tolong sampaikan kepada kawan kita, adik-beradik kita. Syarat yang ketiga daripada 9 syarat sah sembahyang. Syarat yang ketiga daripada 9 syarat sah sembahyang, iaitu menutup aurat. Di sini banyak yang gagal ni.
Terutama orang laki-laki. Yang laki-laki tolong dengar, yang laki-laki. Yang laki-laki tolong dengar baik-baik. Dan yang perempuan pun dengarlah juga, boleh kongsikan kepada suami ke, boleh kongsikan kepada adik laki-laki kita ke, ataupun abang-abang kita ke. Syarat yang ketiga sah solat iaitu menutup aurat. Okey, dengar baik-baik. Dan ketiganya daripada 9 menutup aurat antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Jika laki-laki dan sahaya perempuan dan sekalian tubuhnya, berhenti situ dulu. Menutup aurat dalam solat ni, menutup aurat dalam solat bagi laki-laki dan hamba sahaya. Bagi laki-laki dan hamba sahaya, hamba abdi. Sekarang tak ada dah hamba abdi, tapi hukum dia ada lagi. Hukum dia ada lagi. Orang laki-laki, syarat sah sembahyang, orang laki-laki menutup aurat. Mana yang dimaksudkan aurat laki-laki dalam solat? Aurat laki-laki dalam solat iaitu di antara pusat dan lutut. Macam mana nak tutup pusat dan lutut ni? Macam mana nak tutup pusat dan lutut ni? Kena tutup pusat dan kena tutup kepala lutut. Jangan ngam-ngam. Jangan ngam-ngam. Untuk kita menyempurnakan menutup aurat di antara pusat dan lutut ni, kita kena tutup pusat dan tutup kepala lutut kita. Jangan tutup bawah daripada pusat, jangan tutup atas daripada kepala lutut. Macam mana pula aurat perempuan? Sekejap lagi. Sekejap. Ni aurat orang laki-laki. Maknanya kalau orang laki-laki, dia solat, dia pakai kain pelekat. Dia pakai kain pelekat je. Dia tak pakai baju. Dia pakai kain pelekat je. Menutup di antara pusat dan lututnya, maka sahlah semayang dia. Sah semayang meskipun dia tak berbaju. Meskipun dia tak berbaju. Ini hukum sah. Ini nak cerita semayang sah ataupun tidak. Maknanya kalau orang laki-laki tu dia semayang pakai kain pelekat saja, tak pakai baju berlengging. Tetapi kain pelekatnya ataupun seluarnya, sebelah atas ni dia pakai atas pusat dan seluarnya tu bawah lutut. Tak pakai baju, maka sahlah sembahyang dia. Sah sembahyang. Waalaikumsalam. Adapun markah tu dalam bab adab tu tadi, tak adalah pahala dia. Kuranglah pahala dia. Bab adab lain, bab kesempurnaan pakaian lain. Ini cerita sah sahaja. Kita sekarang ni sedang nak mencerita sah semayang. Bukan nak cerita sempurna. Kita nak cerita sah semayang. Maknanya kalau orang laki-laki, dia semayang pakai seluar ataupun pakai kain, ataupun sesuatu yang menutup di antara pusat dan lutut dia, maka sahlah semayang dia. Sahlah semayang dia. Dia tak ada seluar, dia tak ada kain, dia pakai plastik sampah yang warna hitam tu contohnya. Dia pakai plastik sampah yang warna hitam tu, dia tebukkan hujung kiri kanan tu, dia masukkan kaki dia, kemudian dia tambat dekat pinggang dia atas daripada pusat. Dia sembahyang. Sebab masuk dalam erti kata menutup aurat, dia bukan syarat menutup aurat dengan seluar, bukan syarat menutup aurat dengan kain, bukan syarat menutup aurat dengan seluar ataupun dengan kain. Dengan sesuatu lah, tak pedulilah dengan sesuatu. Macam mana nak beli plastik tu? Macam mana nak beli yang besar? Beli yang besar boleh. Pernah tengok tak penyanyi rap MC Hammer tu? MC Hammer punya seluar tu macam plastik sampah tu, yang besar labuh. Tebukkan ujung dia kiri kanan, kemudian atas itu masukkan kaki, boleh tambat ke atas, boleh. Tak percaya belilah, try. Jadi makna menutup aurat dengan sesuatu, bukan syarat seluar. Bukan syarat kain, dengan sesuatu yang boleh menutup aurat, maka sahlah sembahyang dia. Boleh sahabat? Faham tak? Maksudnya, kalau orang laki-laki dia sembahyang, dia tidak menutup pusat, dia tak menutup pusat ataupun tak menutup kepala lututnya. Saya pernah tengok dekat RNR, saya pernah tengok, pernah terjumpa di RNR, ada orang laki-laki ni, dia solat, dia pakai seluar Hawaii. Dia pakai seluar Hawaii. Seluar Hawaii tu waktu dia berdiri, dia punya kaki seluar ngam-ngam dengan kepala lutut. Tapi bila dia duduk tahiyat, kepala lututnya semua duduk dua. Tak sah lah macam tu. Kena pakai seluar yang bawah lebih daripada lutut. Yang mana
perbuatan yang tidak mendedahkan aurat pada setiap perbuatan kita solat. Maknanya kalau kita duduk, kita rukuk, kita sujud, kita tahiyat, tetap tertutup aurat kita. Okey. Itu aurat bagi laki-laki dan hamba sahaya. Hamba sahaya perempuan, aurat dia di dalam solat sama seperti aurat orang laki-laki. Sekarang ni tak ada lah. Sekarang tak ada hamba abdi dah. Yang ada tu bibi. Bibi itu dia bukan hamba abdi, dia orang merdeka. Waktu dia nak solat, dia kena solat macam orang biasa, macam orang perempuan biasa. Okey, dengar baik. Dan keduanya berhadap ia kiblat. Yang ketiga tadi apa? Menutup aurat. Kalau laki-laki antara pusat dan lutut. Dan kalau dia hamba sahaya, hamba abdi perempuan. Hamba abdi perempuan pun auratnya di antara pusat dan lutut juga. Azman. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka, yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya. Okey, Azman. Azman je lah kena panggil ni. Siapa lagi yang hadir? Kalau orang perempuan yang merdeka, maksudnya dia bukan hamba abdi, maka aurat di dalam solatnya adalah sekalian tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan hingga pergelangan. Kak Na ke Azman ke ikutlah. Ina ke siapa ke ikutlah. Jadi bila kata orang perempuan yang merdeka, orang perempuan merdeka aurat dia dalam solat dengan luar solat sama. Orang perempuan yang merdeka auratnya di dalam solat dan auratnya di luar solat sama. Jaga-jaga orang perempuan. Orang perempuan solatnya di dalam auratnya di dalam solat dan auratnya di luar solat sama seperti dalam solat. Orang perempuan kalau dia tak solat, dia nak keluar rumah, auratnya sama seperti dalam solat. Apa yang dibenarkan buka tadi? Mamasal muka dan pergelangan tangan. Muka dan tapak tangan hingga pergelangan. Baik. Bila kata muka, mana satu muka? Yang dimaksudkan muka begini sahabat. Yang dimaksudkan muka daripada tempat mula tumbuh rambut dan hujung tulang dagu. Ini sempadan panjang dia. Ini sempadan panjang muka dan anak telinga kanan dan kiri. Maka ini yang dimaksudkan muka. Ini yang dimaksudkan muka. Jadi mengikut pandangan ni, maknanya di bawah dagu ni, sahabat, orang perempuan ingat, mengikut pahaman ni, mengikut pandangan ulama ni, bahawasanya bawah dagu kita ni orang perempuan adalah aurat di dalam solat dan di luar solat. Di bawah dagu kita ni orang perempuan jaga. Banyak yang tak tahu ni. Banyak yang tak berapa faham ni. Aurat di bawah ni. Di bawah ni kata setengah ulama, kalau yang muktamadnya, di bawah ini juga adalah aurat kerana dia telah keluar daripada sempadan muka. Orang tembok. Bawah ni. Maksudnya orang perempuan kalau di luar solat, dia nak keluar rumah, nak pakai tudung, kena tutup ni. Ni, bawah ni. Kena tutup Sebab tu sekarang ada jual apa benda tu, orang perempuan tu, yang tutup dagu tu. Belilah tu ataupun buat kain tudung, buat tudung yang tutup dagu. Menjak kita ikut apa kata ulama yang lebih teliti, walaupun ada yang mengatakan bawah dagu. Okey, ni kita nak cerita muka dulu. Tadi dia dah kata aurat orang perempuan yang merdeka dalam solat adalah muka, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan hingga pergelangan. Okey, muka maksudnya tadi daripada mula tempat tumbuh rambut, dia punya sempadan lebar dia, lintangnya daripada anak telinga kiri dan anak telinga kanan. Jadi tutup begitu.
Makeup halal boleh buat sembahyang tak ustaz? Buat muslimah makeup tak ada masalah. Apa tu soalan tak relevan? Apa dia soalan tak relevan? Leg leg lagi. Jatuh guling. Ini dimasuk balik. Okey dah ustaz. Leg lagi tak? Leg lagi tak? Komen sikit. Komen sikit. Komen sikit. Leg lagi tak? Komen. Okey dah. Okey dah. Ini dah tahu dah. Saya punya view. Okey. Jadi orang perempuan faham tak muka orang perempuan? Leg pula dah. Apa ni si leg je lain hari ni. Tu yang tengoklah. Yang tengok. Kejap okey, kejap tak okey. Nak suruh berhentilah ni. Okey, faham agak-agak faham Bila faham tolong sampaikan tolong sampaikan insya-Allah. Tolong sampaikan boleh jadi ada kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ipar dua kita yang tak berapa faham. Jadi sampaikan agar dapat kita tolong orang-orang yang ada di keliling kalangan kita agar ibadatnya jadi sah. Okey, itu muka. Maksudnya kalau orang perempuan dia keluar rumah, dia pakai tudung bawah dagu, maka menunjukkan dia telah mendedahkan aurat. Tunggu line okey, takut dapat. Sila nak pergi masjid, sila tafadhal. Sabar. Okey, beli kain tudung yang boleh tutup tu. Inner tu, apa nama dah tak tahulah, kita orang perempuan yang pakai. Beli tudung yang boleh tutup bawah tu. Kemudian inner dagu pakaian tu. Jadi dalam solat, luar solat, kalau telekung dah tutup dah, makna bila dah keluar daripada solat, nak keluar rumah ke, nak pergi pekan ke, nak pergi kedai ke, pakai inner tu. Sekarang ni banyak je tudung berdagu, alhamdulillah. Banyak lagi pelapik dagu, alhamdulillah. Usahakanlah. Okey, kemudian tapak tangan hingga pergelangan. Jadi kalau orang perempuan, tadi ada soalan tadi, apa soalan dia? Boleh tak nak solat pakai apa? Pakai baju t-shirt. Boleh tak orang perempuan nak solat pakai baju t-shirt ataupun baju kurung? Tak pakai telekung. Syaratnya sah sembahyang selagi tidak mendedahkan aurat. Dengan syarat apa tadi? Mukanya ditutup dan tapak tangan, makna tangannya ditutup kecuali tapak tangan hingga pergelangan. Jadi kalau dia pakai baju tudung, baju kurung ataupun baju t-shirt ataupun apa, dia nak kena pakai hand sock. Kena pakai hand sock. Ataupun dia memiliki, dia pakai kain tudung yang ada berkancing di punya ujung ni. Dekat dia punya lengan baju ni ada kancing. Meskipun dia tak pakai telekung solat. Dan dia pakai stokin. Stokin pula mesti tebal, jangan pakai stokin nipis. Jangan orang perempuan jangan pakai stokin nipis. Kadang-kadang dia solat dia pakai stokin nipis. Tak sah lah. Menutup aurat tu dengan makna menutup warna kulit. Dalam solat, dalam bab solat ni makna menutup warna kulit. Berkancing kadang-kadang bila sujud pun lengan baju ke atas. Sebab itulah kena perhatikan betul-betul orang perempuan kena cermat. Yang selamatnya pakai inner.
Yang selamatnya pakai inner pula, pakai hand sock tu, pakai hand sock. Kalau berkancing ni kadang-kadang waktu sujud ke rukuk, kadang-kadang dia tertarik tu nampak ni, jadi dikira mendedahkan aurat. Habis. Dan dua tapak tangannya dengan sesuatu yang menutup. Jadi tak pedulilah. Tak peduli, bukan syarat pakai telekung. Pakai baju kurung boleh, pakai baju jubah boleh, pakai baju t-shirt boleh. Dia pakai seluar boleh. Dia pakai seluar boleh. Tapi syarat dia kena penuh lah. Maknanya pakaian dia tadi yang dibuat tutup aurat tadi tidak memperlihatkan warna kulit tu. Dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Kalau telekung jangan telekung nipis. Kalau baju kurung jangan baju kurung nipis. Kalau stokin jangan stokin nipis. Malam ni ada sambungan tak Ustaz? 6 lagi tu. Tengok keadaan. Rasanya tak ada. Malam ni ada kelas lain. Malam ni kelas lain. Bukan kitab ni. Malam ni kitab lain. Jadi pihak faham maknanya dengan syarat kita punya telekung tadi tu, telekung kita ataupun stokin kita ataupun handsock kita jangan nipis sehingga nampak warna kulit. Kalau nampak warna kulit tidak sah. Sebab tu orang perempuan jangan nak ekonomi sangat lah. Kadang-kadang dia beli telekung yang murah sangat-sangat sehingga telekung dia tu nipis, nampak warna kulit dia. Nampak warna kulit. Jadi tak sah. Kalau stokin pakai stokin tebal, tak nampak warna kulit. Kadang-kadang nampak warna kulit stokin, walaupun pakai stokin tapi nampak warna kulit. Itu maknanya dia belum menutup aurat. Itu maknanya dia mendedahkan aurat. Tak sah bawa solat. Tak sah bawa solat. Pakai apa namanya tu? Pakai stokin tebal. Pakai stokin tebal. Dan kelilingnya. Jadi tak boleh dilihat warna kulit ataupun aurat tadi pada pihak atas dan kelilingnya, tiada pihak bawahnya. Stokin kena pakai lapis, 2 lapis bila solat, bila sujud ayat akhir tumit tu kadang-kadang akan nampak stokin akan tegang, betul. Pakai stokin bola ke ikutlah, asalkan tebal, tak peduli, asalkan tebal. Dia bukan syarat stokin bukan syarat stokin. Kita nak palut kaki kita tu dengan plastik sampah hitam pun boleh. Palut kaki kita tu dengan plastik sampah. Sebab tadi ingat tu dia kata menutup aurat dengan sesuatu. Menutup aurat dengan sesuatu. Tak peduli sesuatu tu apa. Sesuatu tu tak peduli apa. Meskipun lumpur. Kata ulama meskipun lumpur. Maknanya kita pakai seluar, pakai telekung dah, tapi kaki kita tu tak ada stokin. Makna sah kita ambil lumpur yang tebal lagi suci, kita palutkan pada kaki kita sehingga menutup warna kulit. Sah hukum dia solat. Sah hukum ni. Sebab tu dia kata sesuatu tadi bukan syarat kain. Syarat kaki jangan nampak, tak peduli. Nak tutup dengan apa? Nak tutup dengan peti kotak peti sejuk ke? Nak tutup dengan plastik sampah ke? Nak tutup dengan cat ke? Nak tutup dengan lumpur ke? Asalkan suci. Hukumnya sah. Bukan syarat pakai telekung. Nak pakai kotak peti sejuk pun boleh. Orang perempuan cuba buat rekaan baru, mana-mana tahu viral ke? Buat telekung daripada kotak peti sejuk. Buat telekung daripada kotak peti sejuk. Tebuk lubang sini, tebuk lubang sana, contohnya palut sini, palut sana. Tutup aurat dah. Sah tak semayang? Sah. Walaupun dia menutup auratnya menggunakan kotak peti sejuk contohnya. Sungguhlah nak bagi faham, bukan syarat pakai telekung. Wajib tutup aurat. Tutup pakai apa tak peduli. Nak sujud atau rukuk tak boleh ke gitu. Wajib tutup aurat. Tak peduli tutup pakai apa. Nak pakai daun ke, nak pakai tadilah, nak pakai kotak peti sejuk ke, kotak mesin basuh ke, plastik sampah ke, tak peduli. Asalkan tutup aurat. Dia tak pernah kata wajib menutup aurat dengan kain. Dah. Wajib menutup aurat dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit. Mau undur diri, terima kasih atas perkongsian. Baik. Sila. Nanti lain kali jumpa lagi insya-Allah. Okey, setakat ni boleh faham tak sahabat?
masalah tadi tu telekung tu, menutup warna kulit tadi? Boleh tak? Kalau nak boleh nak alih ni sikit lagi, cepat nak berhenti dah. Kalau nampak bentuk badan dikira tutup aurat ke? Kalau dalam solat dikira sah. Dia pakai pakaian fit, contohnya dia pakai pakaian fit, tak nampak warna kulit, sah semayang. Tapi seandainya pakaian yang macam tu dilihat oleh laki-laki, dapat dosa dia, dapat dosa. Semayang dia sah. Semayang dia sah. Tapi oleh kerana menampakkan bentuk warna kulit, bentuk badan tadi tu, itu dikira dosa dia. Dikira dosa dia. Kadang-kadang kain dia lembut sangat. Kain dia lembut sangat sampai menampakkan kesan-kesan pakaian dalam contohnya. Jadi sah semayang tapi fitnah, dapat dosa. Bila orang laki-laki tengok menimbulkan apa khayalan yang tak sepatutnya, jadi dosa kat situ. Semayang dia sah. Boleh tak? Syarat tutup aurat kan ketat tu menutup aurat ke? Yang kata tutup aurat maknanya tu nak menghilangkan fitnah daripada orang yang melihat. Dalam bab solat maksud menutup aurat ni menghilangkan warna kulit. Menghilangkan warna kulit sahaja. Meskipun ketat dia pakai seluar ketat, pakai baju panjang ketat, sah mayang dia. Ada pun yang menghilangkan bentuk itu kesempurnaan menutup aurat. Itu kesempurnaan menutup aurat supaya tidak mendapat fitnah orang yang memandang. Ustaz, kalau pakai tudung waktu solat tertiba kipah, tolak tudung ke atas, nampak baju yang belah atas, atas tak nampak kul, tak nampak semua, cepat-cepat tutup. Cepat-cepat tutup, jangan biarkan. Kalau dia terselak sebab kena angin, cepat-cepat tutup, jangan biarkan. Kalau kita biarkan lama, batal semayang. Kena tutup cepat-cepat. Okey. Dan kelilingnya, jadi aurat ni ditilik pada pihak mana? Aurat ni ditilik pada pihak atas dan keliling. Okey, ni saya nak ingatkan orang laki-laki, maknanya ketat nampak bentuk badan tu bukan aurat je. Maksud ni bukan aurat dalam semayang lain maksudnya, sahabat. Tu. Makna dalam solat sah sekiranya dia memakai pakaian yang menutup warna kulit. Sah semayang, cerita sah. Adab tu fail lah, kecuali darurah. Kecuali darurah, dia ada pakaian yang baik, tapi saja dia nak pakai pakaian yang ketat dalam solat, sah mayang dia. Adapun kalau di luar, maknanya bila dia berdepan dengan laki-laki yang bukan mahram, dia pakai pakaian yang ketat walaupun menunjukkan warna kulit, itu dikira dosa. Sebab apa? Dikira apa? Allahumma salli ala Muhammad, dikira apa? Dikira tidak menyempurnakan, tidak sempurna menutup aurat. Kerana orang yang melihat, kerana orang yang melihat itu masih timbul fitnah, timbul fitnah di dalam hati orang yang memandang, orang perempuan yang pakai pakaian ketat. Masih lagi menimbulkan kegairahan, menimbulkan fikiran-fikiran yang tak elok. Adapun di dalam solat sah. Tapi kalau dipakai macam tu ketat dalam solat, dilihat oleh orang laki-laki, dikira dosa lah. Sembahyang ni sah. Sembahyangnya sah tapi kira dosa. Sebab apa dosa? Orang laki-laki melihat dia tadi tu, orang laki-laki yang memandang dia tadi, masih menimbulkan fitnah pada orang laki-laki yang memandang. Ataupun orang perempuan sendiri memandang, contohnya memandang dia dengan pakaian yang macam tu, menimbulkan maknanya fikiran yang tak baik. Nak kira syarat sah ni, bukan syarat sempurna. Jangan lupa perbicaraan kita sekarang ni tentang
syarat soh, bukan sempurna. Kalau sempurna, dia nak kena pakai yang elok-elok, yang cantik-cantik, yang wangi-wangi, yang longgar-longgar. Itu sempurna. Itu kesempurnaan menutup aurat. Ini syarat soh tutup aurat. Macam tadi laki-laki, dia sembahyang pakai kain pelekat je, soh. Tapi sempurna ke begitu? Tak sempurna, pahala tak sempurna. Pahala nak sempurna kena pakai elok-elok, cantik-cantik, wangi-wangi. Ni cerita soh saja. Cerita soh saja. Okey. Jadi aurat ni ditilik daripada pihak atas dan keliling. Maksudnya kalau saya laki-laki, saya pakai kain pelekat ataupun saya pakai seluar, tapi saya pakai seluar di bawah pusat. Saya pakai seluar ataupun pakai kain pelekat di bawah pusat. Kemudian saya memakai baju yang longgar, dia punya leher ni besar. Leher dia besar. Sehingga kalau saya angkat macam ni, saya tengok macam ni, boleh nampak aurat daripada pihak atas. Boleh nampak aurat daripada pihak atas dan pihak belakang. Maka itu dikira tidak sah. Dikira mendedahkan aurat. Sebut dalam kitab ni kitab Munyatul Musalli ni. Sebut di dalam kitab Munyatul Musalli ni. Makna aurat itu ditilik daripada pihak keliling dan pihak atas. Pihak keliling dan pihak atas. Dia menutup aurat tapi tak sempurna. Sah dengan sempurna lain. Yang ada orang lelaki solat pakai kain saja tu ustaz, tapi tak pakai baju macam mana? Sah tadi bang. Asalkan kain yang dipakai tadi atas daripada pusat. Asalkan kain yang dipakai tadi atas pusat dan menutup bawah daripada lutut, walaupun tak pakai baju, sah. Jadi kita orang laki-laki, ingat orang laki-laki banyak ni, dia kita orang laki-laki ni pakai baju seluar pakai seluar bawah pusat, kemudian kita punya baju ni longgar, kita punya collar baju ni besar. Collar baju kita ni besar. Maknanya kalau dilihat daripada pihak atas nampak aurat. Jadi tak sah solat. Kecuali kita pakai seluar atas pusat. Kita pakai seluar atas pusat, baju longgar pun tak apa, tak pakai baju pun tak apa. Sah sembahyangnya. Boleh tak? Sahabat cergas. Boleh sah. Boleh faham tak? Alhamdulillah. Jangan lupa ni, ini syarat sah sembahyang, iaitu yang ketiga, menutup aurat. Maksud menutup aurat ni nak cerita sekadar mana kalau dia tutup sembahyangnya sah. Macam tadi. Dia laki-laki dia pakai kain pelekat je ataupun dia pakai seluar saja atas pusat, tutup lutut, tutup pusat. Makna antara pusat dan lututnya tertutup. Meskipun dia tak pakai baju. Adakah dia dah menutup aurat? Dah. Sah tak sembahyangnya? Sah. Sempurna ke tidak? Tidak sempurna. Sempurna ke tidak? Tidak sempurna. Nak sempurna macam mana? Kena pakai baju. Kena pakai baju bersih. Itu kata sempurna. Terima kasih Ustazah. Macam orang perempuan tadi. Tapi sahlahkan sah. Nanti hari Jumaat try lah. Hari Jumaat contohnya Tok Imam pakai kain pelekat je, jemaah semua pakai kain pelekat je. Hari Jumaat pergi sembahyang. Hari Jumaat pergi sembahyang pakai kain pelekat je. Dia tak pakai baju. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari Jumaat hari Jumaat pakai. Allah, lain ni memang betul lah. Lain lagi ni memang masalah. Lain memang masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dah okey ke belum? Betul mencabar lah lain ni. Mencabar yang sabar je lah. Mau buat apa kan ada aku tak. Waalaikumsalam. Like Masuk. nanti insya-Allah kalau ada. Waalaikumsalam. Like Masuk. nanti insya-Allah kalau ada apa? Kalau ada masa lain nanti kalau ada masa lain nanti kita ulang balik. Kita boleh ulang balik syarat sah sembahyang yang ketiga ni. InsyaAllah nanti kita sambunglah lain ni selang seminit leg Allah Akbar. Selang seminit. Okey sahabat, kita berhenti situ dululah. Kita berhenti situ dulu. Macam-macam lah Mi. Nanti kita sambung lagi InsyaAllah. Zohor pun dah nak masuk. Jangan buat macam ni dah. Dia nak habis dia okey pula InsyaAllah nanti kita sambung. Nanti saya akan maklumkan. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan bila sambungan kita ni bab syarat sah sembahyang ni. InsyaAllah. Jadi tak seronok tak cakap-cakap tapi tak dengar kan. Cakap-cakap tapi tak dengar. Cakap-cakap tapi tersangkut kan. Nak kena ulang balik. Jadi rugi masa kita. InsyaAllah sahabat. Apa pun kita baca doa dulu lah. Baca doa penutup dulu insya-Allah. Baca doa dulu 1.5 kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana alimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Belum sudah lagi. Letak, adik kan dah mandikan dah makan. Letak, adik mandi pakai baju. Pergi ke atas dapur tu dek. Okey, insya-Allah. Nanti jumpa lagi insya-Allah. Sahabat semua, terima kasih banyak-banyak. Okey, 10 minit lagi. 10 minit lagi end live. Saya bagi chance siapa nak tengok barang-barang dalam beg tu. Sedang ada flash sale, sedang ada shocking sale, boleh tengok. Boleh tengok. Omah, pergi mandi siap. Mantap yang mandi. Ibu tak kira apa? Malas macam tak nak mandi nanti coklat. Tak apa, nanti bawa pula. Okey, boleh. Yang nak keluar boleh. Siap-siap nak sembahyang Zuhur. Siap-siap nak solat Zuhur. 1.30 saya end live. 10 minit lagi, maafkan 10 minit. 10 minit lagi insya-Allah. Aduh. Itulah syarat sah solat. Bagus gak tu tadi soalan abang kita tadi. Siapa nama abang tu? Dia tanya, maknanya kalau orang perempuan dia pakai pakaian ketat, dia tutup aurat ke tidak? Jawabnya tutup tapi tak sempurna. Dia tutup aurat tapi tak sempurna. Sebab apa tak sempurna? Masih menimbulkan fitnah orang yang memandang. Orang yang pandang tu masih timbul fitnah lagi. Kalau solat dia pakai baju ketat, seluar ketat. Dia pakai baju ketat, seluar ketat. Dia tak makna tidak nampak warna kulit. Yang nampak muka dan tapak tangan sahaja. Dia pakai stokin. Sah tak solat? Sah. Tapi cara dia menutup aurat begitu sempurna ke tidak? Tak sempurna. Itu beza dia. Kalau nak sempurna, pakai telekung. Pakai baju longgar-longgar, menutup warna kulit. Itu baru sempurna tutup aurat. Maknanya kalau nak dipakai dalam solat pun sah. Kalau nak keluar rumah macam tu pun sah. Maknanya menghilangkan fitnah. Ya.
Okey sahabat, insya-Allah. Malam ni lepas maghrib. Tak, malam ni lepas maghrib. Malam ni lepas maghrib pukul 7.55 insya-Allah. Okey, jumpa lagi sahabat. Terima kasih banyak yang sudi hadir, yang sudi share, yang sudi ada beli-beli barang dalam tu, jengah-jengah. Terima kasih banyak. Moga dimurahkan rezeki selalu, diberikan kesihatan, keafiatan insya-Allah. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki selalu. Murahkan rezeki selalu. Mana? Tak sakit cucu. InsyaAllah. Sama-sama kasih Cargas kerana selalu hadir, selalu sering kali hadir. Azman dan yang lain-lain, terima kasih banyak-banyak insyaAllah. Jumpa lagi. Salah silap, kekurangan, kelemahan saya minta ampun maaf, dan harap kawan-kawan tolong rujuk kepada tok-tok guru yang lain. Tolong rujuk tanya-tanya kepada ustaz yang lain ni. Saya ni manusia, kadang tersilap, kadang terlupa. Saya bukan alim ulama dah. Haula wala quwwata illa billah. Ayat terang mana? Pening kan? Siapa Maria? Sebetulnya. Assalamualaikum. Ayah nak kayu. Ayah. Kayu. Apa tu? Bagaimanakah kita beriman dengan qada dan qadar? Makna yakin sepenuh hati segala perkara yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah. Yakin sepenuh hati segala perkara yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah. Teman. Ustaz kalau pakai tudung waktu solat gerak banyak kali okey ke ustaz bila kita janganlah gerak banyak kali, jangan gerak 3 kali berturut-turut. Atuk segak geng rasa Allah. Ustaz mengajar di mana? Ustaz belajar di mana dulu? Belajar dekat-dekat sini je, tak ada belajar luar negara pun. Belajar di Kelantan. Belajar di Kelantan sekejap, di Muar sekejap, di Kelantan sekejap. Ustazah Yom, terima kasih sudi hadir. Terima kasih sudi hadir. Dipermudahkan segala urusan insya-Allah ya. Allah, nanti kalau lain okey, nanti kita ni lah, kita sambung balik lah. Astagfirullah. Itu anak saya. InsyaAllah nanti jawab. Nanti jawab. Malam ni kelas maghrib 7.50, kelas selepas isyak pukul 10.30. Kelas lepas isyak 10.30. Jadi siapa yang nak join kelas boleh standby lah. Lepas maghrib kelas Faridatul Faraid, kitab Faridatul Faraid, kitab Tauhid Faridatul Faraid. Lepas maghrib kitab Faridatul Faraid, insya-Allah. Okey sahabat semua, mohon undur diri dulu. Azman, thank you Azman. Dan sahabat-sahabat semua, moga antum semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan, keafiatan yang baik. Jumpa lagi
Moga Allah sentiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk beramal dengan